Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar bab 1, biodiversity. Dalam tajuk ini, kita akan melihat apakah maksud biodiversity, apakah kepentingan pengelasan organisma secara sistematik, bagaimanakah biodiversity dapat dipelihara. Okey, baik. Yang pertama, Malaysia adalah salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity. Apa maksud mega biodiversity? Maksudnya Malaysia mempunyai banyak ataupun pelbagai spesies flora dan fauna. Okey, kita ada banyak spesies flora dan fauna. Apa maksud flora? Flora maksudnya tumbuhan, fauna maksudnya haiwan. Okey, kenapa kita tergolong daripada 12 buah negara mega biodiversity ni? Sebab kita bertuah kerana kita berada dalam kawasan yang beriklim khatulistiwa. Maknanya kawasan yang iklim khatulistiwa ni dia sangat sesuai untuk macam-macam habitat dan juga organisma yang boleh hidup di habitat tersebut. Apakah maksud biodiversity? Biodiversity bermaksud kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Okey, kita boleh simpulkan bahawa apa maksud diversity? Biodiversity terdiri daripada mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan. Bagaimana biodiversity ni wujud? Dia wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Contoh, di gurun, haiwan yang ada di gurun ialah unta. Macam mana unta boleh hidup di padang pasir? Di kawasan gurun, sebab contohnya dia ada bonggol yang menyimpan lapisan lemak yang boleh memberikan dia boleh survive di gurun, ada air dalam bonggolnya. Okey, kat kawasan kutub, okey, contohnya penguin ada lapisan lemak yang tebal untuk mengelakkan dia daripada kesejukan. Okey, begitu juga dengan cacing tanah dan juga ikan. Pastinya dia ada ciri-ciri yang boleh menyesuaikan haiwan-haiwan itu untuk hidup di habitat yang berkenaan. Okey. Baik, apa kepentingan biodiversity? Pertama, sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Contoh haiwan yang kita makan, ikan, ayam, lembu, kambing dan sebagainya. Okey, tumbuhan yang paling utama kita makan setiap hari adalah nasi yang datang daripada pokok padi, sayur-sayuran sawi, brokoli dan sebagainya. Okey, seterusnya keseimbangan alam. Haiwan dan tumbuhan dia saling memerlukan. Lebah memerlukan bunga untuk makanan dia, untuk madu, untuk butir bunga sebagai makanan. Tumbuhan pula memerlukan lebah untuk dia nak terbang, untuk dia nak sebarkan butir bunga. Okey, barulah pokok ni boleh membiak. Okey, seterusnya tempat rekreasi. Malaysia ada banyak kawasan yang kita boleh bangunkan sebagai tempat rekreasi. Contohnya taman negara. Kita ada kawasan-kawasan pantai yang banyak. Kita ada pulau. Kita ada pulau-pulau yang cantik. Okey, contoh Pulau Tioman, Pulau Redang, Pulau Kapas,
Pantai contohnya Teluk Cempedak, Taman Negara, Taman Negara dekat Pahang, kita ada Taman Negara, kita ada gua-gua. Okey, kita ada gua-gua yang boleh kita lawati sebagai kawasan pelancongan. Okey, seterusnya perubatan. Tumbuhan-tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Halia untuk buang angin, ada lada hitam untuk memanaskan badan. Kita ada bahan-bahan yang tumbuhan-tumbuhan herba yang sangat baik untuk kesihatan. Seterusnya, bahan mentah industri. Kayu balak, buluh dan rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Kayu balak untuk buat rumah contohnya. Buluh, ni gambar angklung. Bagi siapa yang tak kenal, ini adalah angklung. Angklung ini adalah alat muzik yang diperbuat daripada buluh. Dan juga rotan kita boleh gunakan untuk membuat perabot, bakul dan sebagainya. Pendidikan. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Okey, melalui hasil yang banyak dekat Malaysia ni, kita boleh gunakan untuk mencipta teknologi-teknologi yang boleh digunakan di seluruh dunia. Contohnya, kita ada ahli sains yang mengkaji macam mana nak menghasilkan buah kelapa sawit yang baik. Untuk menghasilkan minyak yang baik, itu juga adalah salah satu macam mana saintis-saintis mencipta teknologi untuk menyelidik tentang mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan. Seterusnya, pengurusan biodiversiti secara berkesan. Kita tidak dapat nafikan. Okey, kita contoh tadi kita kata kayu balak kita perlu untuk pembangunan. Tetapi ianya perlu dikawal. Kenapa? Kerana aktiviti penyahutanan yang tidak terkawal boleh menyebabkan banyak masalah kepada alam kita. Contoh, yang kalau tidak terkawal kita boleh dapat bencana alam. Contoh, banjir lumpur. Kita boleh dapat tanah runtuh dan sebagainya. Yang pasti akan merugikan manusia itu sendiri. Okey, yang kedua, dia boleh menyebabkan kepupusan haiwan, terutamanya spesies endemik. Apa maksud spesies endemik? Spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Contoh, bunga rafflesia hanya ada di Malaysia. Periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pigmi, ini semua hanya ada di Malaysia. Sekiranya kita tak jaga bunga rafflesia, contohnya kita rosakkan semua bunga rafflesia, sampai satu masa nanti tak ada dah lagi bunga rafflesia dalam dunia. Kita tak boleh cari di negara lain, hanya ada di Malaysia. Okey, jadi macam mana kaedah untuk memelihara dan memulihara? Apa beza memelihara dan memulihara? Okey, memelihara maksudnya kita jaga haiwan dan tumbuhan. Kita jaga, jangan bagi sampai dia pupus. Jangan bagi sampai dia hilang. Kita pelihara. Okey, kita lindungi. Bawa haiwan-haiwan ni yang mana dah hampir pupus ni, kita masukkan dalam hutan simpan
dan kita jaga dia di situ. Okey, memelihara dia datang daripada perkataan pulih. Maksudnya haiwan yang sakit atau tumbuhan yang rosak kita pulihkan. Okey, contoh kita mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Sekiranya seseorang itu dia menangkap haiwan-haiwan yang terancam ni, contoh dia tangkap gajah pigmi, ambil bela. Sekiranya ditangkap, dia boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Boleh mengakibatkan penjara ataupun denda beribu-ribu ringgit. Okey, yang kedua, melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar. Di Malaysia kita ada banyak kawasan yang kita dah wartakan ataupun kita dah isytihar sebagai taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar ni. Maksudnya kalau seseorang tu dia masuk dalam taman negara, dia tangkap haiwan yang ada dalam taman negara, sekiranya ditangkap oleh pihak-pihak yang menjaga taman negara tersebut, dia boleh dikenakan hukuman yang berat. Seterusnya, dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semaian anak-anak benih. Kita ada banyak tapak semaian anak-anak benih. Contohnya, anak-anak benih pokok bakau untuk memastikan pokok bakau kita tidak habis, tidak hilang. Okey, so kita buat penghutanan semula. Pokok bakau yang dah mati tu kita buang, kita tanam pokok bakau yang baru. Dan juga pusat penetasan penyu yang ni banyak di Terengganu. Okey, untuk memastikan telur-telur penyu ni tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan penyu tidak dapat membiak. Okey, sebab penyu ni untuk dia nak besar ada banyak cabaran. Telur penyu memang banyak, tapi masalahnya untuk dia nak hidup jadi penyu dewasa tu ada kalanya dah mati, tak sempat pun nak besar, dah mati. Jadi kita kena pastikan semua telur penyu yang ada tu semua menetas menghasilkan anak-anak penyu yang sihat. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan memberi perhatian. Kita akan, selepas ini cikgu akan beri latihan pengukuhan untuk memastikan kamu benar-benar faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.